Assalamualaikum, berjumpa lagi. Saya Cikgu Sarima. Hari ini, Cikgu akan membincangkan Unit 1, Kemahiran Saintifik, Sains tahun 6, soalan subjektif, cabar minda pada buku teks muka surat 12 hingga 14. Kita lihat kepada soalan yang pertama. Berdasarkan situasi di bawah, kenal pasti inferen tentang kejadian yang berlaku. Soalan ini minta kita memberikan inferen ataupun alasan kepada situasi yang berlaku. Lihat kepada perbualan kedua-dua orang murid tersebut. Lihat itu, tong sampah jatuh. Siapakah yang menjatuhkan tong itu? Saya rasa mungkin monyet dari kawasan Beluka, sekolah kita. Semenjak kawasan itu dibersihkan, saya sering nampak monyet berkeliaran. Bila kita hendak menjawab soalan inferen, kita kenal pasti pemerhatian terlebih dahulu. Apakah pemerhatian yang dapat kita buat daripada perbualan kedua-dua murid tersebut? Pemerhatian yang pertama, tong sampah jatuh. Pemerhatian yang kedua, sampah berselerakkan. Pemerhatian yang ketiga, monyet berkeliaran. Jadi, apakah inferen yang munasabah untuk kita nyatakan di sini? Ya, inferennya ialah kerana monyet yang berkeliaran dari kawasan Beluka telah menyelongkar tong sampah hingga terjatuh dan sampah berselerakkan. Jadi, inferen ini berdasarkan pemerhatian. Soalan kedua. Hipotesis di bawah dibuat oleh Lim ketika bermain gasing bersama-sama dengan rakan-rakannya. Kita lihat apakah hipotesis yang diberi. Semakin bertambah lilitan tali pada gasing, semakin bertambah tempoh masa yang berputar. Daripada hipotesis di atas, kenal pasti yang pertama, pemboleh ubah manipulasi, kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Bagaimana cara kita hendak mengenal pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas dalam penyataan hipotesis yang diberi? Okey, kita lihat di sini. Hipotesis dia, semakin bertambah lilitan tali pada gasing, semakin bertambah tempoh pada gasing berputar. Jadi, pemboleh ubah yang kita boleh ambil ialah bagi pemboleh ubah manipulasi, bilangan lilitan tali pada gasing. Pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa gasing berputar. Di sini, bilangan tali pada gasing. Ini ialah pemboleh ubah manipulasi dan tempoh masa gasing berputar ialah pemboleh ubah bergerak balas. Soalan ketiga, perhatikan situasi di bawah. Ramalkan apakah yang akan berlaku selepas gambar C. Kita lihat ada gambar raja, ada gambar A, gambar B dan gambar C. Soalan yang pertama, ramalkan apakah yang akan berlaku pada gambar C. Soalan ini bertanyakan kemahiran proses sains, ramalkan. B, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas daripada situasi di atas? Pemboleh ubah manipulasi
Dan yang kedua, boleh ubah bergerak balas. Okey, soalannya. Ramalkan selepas gambar C. Kita boleh ramalkan gagak dapat minum air di dalam bekas. Pemboleh ubah manipulasi bilangan batu yang dimasukkan ke dalam bekas. Pemboleh ubah bergerak balas paras air di dalam bekas. Soalan keempat. Amir menjalankan suatu penyiasatan ke atas 3 helai tuala yang sama jenis dan sama saiz. Okey, cikgu gariskan di sini 3 helai tuala yang sama jenis dan saiz. Dia menuangkan 50 ml air pada setiap tuala dan menimbang semua tuala tersebut. Jisim awal setiap tuala telah direkodkan. Dia meletakkan tuala X, Y dan Z seperti rajah berikut di bawah cahaya matahari. Okey, dekat sini ada 3 gambar rajah dengan 3 helai tuala yang sama jenis dan sama saiz. Kalau kita lihat pada gambar rajah di sini, kita dah boleh kenal apa pemboleh ubah manipulasi. Okey, kita teruskan membaca soalan. Selepas 3 jam, Amir menimbang semula jisim setiap tuala. Soalan yang pertama, apakah tujuan penyiasatan ini? Soalan B, ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Okey. Ada 2 soalan di sini. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, ramalkan. Bagi menjawab soalan tujuan, kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sama ada kita lihat pada soalan yang diberi ataupun pada gambar rajah. Pemboleh ubah manipulasi ialah luas permukaan tuala. Tidak sama bagi X, Y dan Z. Pemboleh ubah bergerak balas ialah jisim tuala pada akhir eksperimen. Jadi, soalan tujuan untuk menyiasat hubungan di antara luas permukaan tuala yang kita ambil daripada pemboleh ubah manipulasi dan jisim tuala pada akhir eksperimen yang kita ambil daripada pemboleh ubah bergerak balas. Soalan B, beramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Jadi, X, Y dan Z. Soalan kelima, seorang pegawai pertanian telah merekodkan pemerhatian isi padu susu yang diperolehi pada tahun 2015 seperti jadual di bawah. Okey, baca maklumat yang terdapat dalam jadual. Ada 2 orang penternak kambing iaitu Encik Yusof dan Encik Ramli. Isi padu susu yang diperah daripada mengikut bulan daripada Februari, Mac, April dan Mei. Kalau kita perhatikan di sini, Encik Yusof, isi padu susu yang diperas semakin meningkat dan meningkat sehingga bulan Mei. Encik Ramli, bulan Februari 150 meningkat kepada 245, 365 dan 526. Walaupun Encik Ramli isi padu susu yang diperahnya meningkat, tetapi dia kurang sedikit daripada Encik Yusof. Encik Yusof lagi banyak daripada Encik Ramli. Okey, kita tengok kepada soalan.
Tuliskan inferen berdasarkan perbezaan isi padu susu yang diperah bagi ternakan Encik Yusof dan Encik Ramli. Yang kedua, berikan inferen lain berdasarkan pemerhatian di atas. Untuk soalan A dan B, kena bagi inferen berdasarkan perbezaan isi padu susu yang diperah. Soalan B, kita kena bagi satu lagi inferen lain berdasarkan pemerhatian. Tidak boleh ulang inferen yang ditulis pada A. Sebelum kita menjawab inferen, kita kenal pasti dulu pemerhatian. Okay, kita lihat di sini, pemerhatian dia ialah isi padu susu Encik Yusof bertambah. Yang kedua, isi padu susu Encik Ramli bertambah. Tetapi kurang dari Encik Yusof. Itu yang kita perhatikan berdasarkan jadual yang diberi. Jadi, inferen bagi A. Lembu Encik Yusof mendapat makanan yang mencukupi berbanding lembu Encik Ramli. Di sini ada perkataan berbanding. Okay, kenapa ada berbanding? Kerana lebih daripada seorang penternak. Jadi kita kena buat perbandingan. Lembu Encik Yusof mendapat makanan yang mencukupi berbanding lembu Encik Ramli. Inferen bagi soalan B. Inferen lain, kita kena bagi sebab lain. Okey, mungkin disebabkan baka lembu Encik Yusof lebih baik berbanding baka lembu Encik Ramli. Inferen yang pertama, kita bagi sebab makanan. Inferen yang kedua, kita bagi sebab baka. Okey, mungkin makanan dan baka lembu ini yang mempengaruhi isi padu susu yang diperah mengikut bulan. Kita sambung kepada soalan C. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah, manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, bagaimana cara kita nak menjawab soalan ini? Soalan ini minta kita menjawab soalan hubungan, bukannya soalan pemboleh ubah. Okey, kenal pasti inferen A. Sebab soalannya tadi, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan inferen di A. Jadi kita kena kenal pasti dulu apa dia inferen A tadi. Lembu Encik Yusof mendapat makanan yang mencukupi berbanding lembu Encik Ramli. Daripada inferen ini, kita boleh kenal pasti pemboleh ubah, manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah manipulasi ialah kuantiti makanan. Yang ini, kita kena letak perkataan kuantiti makanan. Kuantiti ialah parameter, makanan ialah objek. Setiap pemboleh ubah mesti ada parameter, mesti ada objek. Pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu susu yang diperah mengikut bulan. Jadi, jawapan untuk hubungan, semakin bertambah, kita boleh letak corak bertambah atau berkurang di sini berdasarkan jadual, data dalam jadual yang diberi. Semakin bertambah kuantiti makanan yang diberi kepada lembu,
semakin bertambah isi padu susu yang diperah mengikut bulan. Kita lihat di sini, ini ialah pemboleh ubah manipulasi dan yang ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Cuma kita tambahkan corak di sini. Okey, kesesuaian corak ini bergantung kepada maklumat yang diberi. Soalan yang terakhir, pindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk komunikasi yang lain. Bagaimana cara kita nak pindahkan data? Paling mudah kita tukarkan kepada bentuk carta palang. Okey. Carta palang macam ni bentuk dia. Kemudian letakkan pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Bagaimana cara kita nak letak datanya? Pada bahagian bawah sini, kita letak bulan, ada 4 bulan, Februari, Mac, April dan Mei. Cuma bahagian carta palang ni kita kena buat 2 carta palang. Bagi 2 bulan kita kena buat 2. Okey, contohnya begini. 1 untuk Encik Yusof, 1 lagi Encik Ramli. Kalau kita tengok pada bulan Februari, Encik Yusof 360, dia mestilah lebih tinggi daripada Encik Ramli. Jadi graf dia macam ni. Okey. Seterusnya, cikgu nak murid-murid semua cuba jalankan uji kaji ataupun satu penyiasatan belon udara. Arahan dan bahan yang diperlukan telah dinyatakan dalam muka surat 14. Jadi, cuba jawab soalan ini tapi kena buat eksperimen dulu. Okey, daripada eksperimen tersebut baru boleh jawab soalan pada muka surat 14. Selamat belajar.